Bercakap soal kewangan, pastinya ia tidak lari daripada kehidupan kita. Dalam masa yang sama juga dalam keadaan situasi semasa, kita perlu menguruskan kewangan dengan bijak dan berkualiti. Pun begitu, bila bercakap soal kewangan juga, banyak sebenarnya saya masih berdalam aspek kewangan ni bukan semata-mata soal pengurusan kewangan di peringkat diri, tetapi juga dari peringkat agensi dan juga jabatan-jabatan terlibat. Dan semua itu kita akan bercakap secara langsung berkaitan tentang perkara yang sangat penting saya kira, inisiatif ataupun salah satu badan penting bagi memastikan pelindungan insurans kewangan dapat dijaga. Dan kali ini kami bersama dengan Encik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lotfi yang merupakan Vice President Eksekutif PIDM bersama dengan kita pada kali ini. Assalamualaikum, selamat datang Encik Ikram. Waalaikumsalam, terima kasih. Nak cakap soal kewangan ni satu isu yang cukup penting. Semua orang boleh cakap soal kewangan ni dah macam ni sikit dah. Risau kan pasal duit-duit. Betul, dan mungkin secara ringkasnya boleh bagi tahu kepada umum peranan PIDM dalam sistem kewangan negara. Okey, Badan Insurans Deposit Malaysia ni ataupun PIDM bukan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada bulan Ogos 2005 di bawah Akta PIDM lah. Jadi kita punya peranan, fungsi utama adalah untuk mentadbir satu skim pelindungan kewangan kepada konsumer kewangan. Secara ringkasnya kita ada dua sistem, sistem insurance deposit yang mana memberi perlindungan kepada pendeposit sekiranya berlaku kegagalan ahli bank kami lah. Yang gagal dalam konteks ini bermaksud tidak berdaya maju ataupun menjadi muflis. Jadi kalau bank-bank tu menghadapi masalah kita akan melindungi sehingga RM250,000 bagi semua deposit yang disimpan di bank komersial, konvensional dan juga bank-bank Islamik di Malaysia lah. Begitu juga kita juga ada mentadbir sistem pelindungan manfaat insurans dan takaful. Skim ini memberi pelindungan untuk melindungi pemilik sijil takaful ataupun polisi insurans daripada kehilangan manfaat yang layak diterima sekiranya ahli penginsurans kami gagal lah. Seperti juga bagi ahli-ahli bank kami. Dia punya had dia adalah setakat RM500,000 bagi setiap manfaat yang dilindungi. Biasanya kalau kita bercakap soal pelindungan insurans ini, kalau biasa saya kena bayar lah kan. Tapi kalau dalam PIDM ni bagaimana? Dia secara automatik dan percuma. Dia memang ini adalah pelindungan statutory ataupun bukan kita jual lah sebagai produk. Jadi kita agensi kerajaan, badan berkanun. Jadi pelindungan ini adalah pelindungan yang diberikan dari segi pihak kerajaan lah bagi membantu memastikan konsumer kewangan dilindungi. Kena ingat ini adalah automatik sebab sebelum ni pernah ada kes berlaku scammer menggunakan PIDM mengatakan seolah-olah perlu bayar kepada mereka, sedangkan ini adalah secara automatik. Yes, itu memang banyak berlaku lah. Banyak orang yang gunakan nama-nama PIDM ni. So kena berhati-hatilah. Kita punya pelindungan memang automatik, tak payah perlu daftar, tak payah bayar apa-apa. Dan selain sistem pelindungan ini percuma dan mampu memberi pelindungan kepada pengguna kewangan dan pendeposit, apa lagi kebaikan sistem ini? Kita juga sebagai aktiviti kami, kita buat kesedaran awam lah. Aktiviti kesedaran awam tentang sistem pelindungan kerana ini penting bagi memastikan kestabilan sistem kewangan. Perlu konsumer kewangan yakin terhadap sistem kewangan dan jaringan keselamatan kewangan di Malaysia atau financial safety net di Malaysia. Kami juga sebagai saluran aktiviti ini juga kita buat aktiviti literasi kewangan untuk memberi pengetahuan kewangan kepada konsumer kewangan untuk meningkatkan daya tahan kewangan individu masing-masing. Dan antara salah satu inisiatif saya difahamkan ni sudah masuk tahun kedua, ada kempen hashtag sedia payung kewangan. Mungkin boleh ceritakan sikit apakah program ini? Perbezaan tahun lepas dengan tahun ini bagaimana? Okey, sedia payung kewangan ni adalah satu kempen yang kita memang anchorkan untuk kita punya literasi kewangan, kempen kita. Jadi ini adalah kempen berterusan daripada kejayaan tahun lepas lah. Tahun lepas kita kita start kempen ni untuk pertama kalinya. Time tu kita masih dalam PKP, so kita buat fully online ataupun atas talian. Dia punya reception dia amat bagus. Kita dapat 9.5 juta capaian daripada semua berbagai jenis platform digital pada masa itu. Jadi tahun ini kita dah lancarkan kempen sedia payung kewangan 2022 ataupun kita panggil 2.0 lah pada 26 Julai
dan akan berterusan sampai hujung bulan September, 30 September. Tahun ini kita mengambil pendapatan hybrid. Kita mengambil peluang untuk mengambil yang terbaik capaian dari segi aktiviti fizikal dan juga digital lah untuk meluaskan lagi capaian kita. Apa yang saya ingin ketengahkan tentang kempen ini adalah ianya bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kewangan rakyat Malaysia menerusi pengetahuan kewangan. Jadi sebagai kempen aktiviti kempen kita menyediakan konten dan sumber literasi kewangan melalui laman microset yang kita ada, dan juga kita mengadakan webinar dengan menggunakan influencer ataupun KOLs supaya dapat lebih mendapat penglibatan daripada orang-orang awam. Dan kami juga mengadakan roadshow ataupun jelajah yang sekarang ni sedang menuju ke arah selatan dan akan sampai ke Johor hujung bulan. Satu lagi perkara menarik bagi kempen untuk tahun ini specifically adalah kalkulator SPK. Kalkulator SPK ni adalah alat interaktif online yang mana ia dapat mengimbang informasi pendapatan dan pembelanjaan individu bagi mengira berapa banyak yang kita perlu simpan untuk waktu kecemasan. Ini macam nak bina tabung kecemasan lah. Ya. So memang kalkulator ni percuma, tak perlu didaftar dan semua orang tak payah nak risau. Kita tak ada simpan maklumat peribadi. Jadi kalau nak guna nama samaran pun tak apa. Yang penting kita nak orang ramai cuba menggunakan kalkulator ini supaya dapat menilai kecukupan kewangan mereka untuk menghadapi masa-masa kecemasan lah. Jadi kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang kita punya kempen sedia payung kewangan untuk tahun 2012, laman ni lah kita punya microsite kita di www.pidm.gov.my/spk untuk mendapatkan sumber-sumber literasi kewangan dan juga dapat join aktiviti-aktiviti yang kita sediakan. Kalkulator tu sudah dilancarkan. Ya. Kalkulator sudah. Dia memang dapat boleh diakses daripada kita punya laman microsite lah. Dan kami juga difahamkan ada Chief Beruang. Mungkin nak boleh cerita sedikit tentang Chief Beruang. Yes, Chief Beruang ni menarik jugalah sikit sebenarnya. Dia sebenarnya kita punya ikon bagi pengurusan kewangan yang baik. Jadi bagaimana kita start Chief Beruang ni, kita gunakan dia sebagai watak host bual bicara yang memberi petua ataupun tips bagi pengurusan kewangan lah. Kita gunakan beruang pasal kita specifically sebenarnya kita guna beruang matahari ataupun sun bear. Jadi ia bersesuaian kerana ia merupakan spesies haiwan yang berasal daripada Malaysia. Sebagai aktiviti CSR PIDM, kami juga membuat menyokong pemeliharaan sun bear ni melalui Borneo Sun Bear Conservation Center di Sabah. Jadi kita dah ambil haiwan angkat lah 5 ekor sun bear sebagai kita punya CSR aktiviti. 5 ekor. Ada nama tak? Ada a few lah yang kita paling ingat sekali jelita. Dia yang paling manja sekali. Yang saya paling manja pasti akan diingati. Ini merupakan inisiatif yang cukup menarik. Bercakap tentang inisiatif ini, kempen ini seperti beruang dengan cukup comel seperti itu kan. Target market ataupun sasarannya kepada siapa? Dia punya sasaran dia sebenarnya kita target kepada golongan milenial. Tetapi aktiviti yang kita jalankan ni kita harapkan dapat mencapai ke seluruh masyarakat lah. Pasal kalau kita tengok waktu zaman awal kita menghadapi pandemik, mereka-mereka yang mempunyai gaji yang lumayan pun seperti dalam industri penerbangan juga terjejas. Betul. Jadi ia memberi tumpuan kepentingan kepada perlunya kesediaan kewangan. Jadi daripada kempen ini kita harapkan dapat memberi lagi sokongan lah kepada seluruh rakyat. Yang pentingnya kita nak cuba menerapkan perbualan tentang kewangan ni dalam kehidupan seharian kita menjadi perkara biasa. Yang pentingnya kita perlu kembali kepada konsep asas seperti menyediakan simpanan kecemasan paling kurang 6 bulan untuk cover kita punya expenditure dan juga mempunyai insurans basic lah macam kesihatan dan juga kita punya insurans hayat.
baru kita start fikir pasal benda-benda yang lebih kompleks seperti pelaburan, unit trust ataupun insurance produk yang lebih kompleks lah seperti investment link. Baik, kita nak tahu juga apa perkara utama yang harus diingat oleh pendengar kita selain daripada tabung keuangan itu perlu ada 6 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan. Apa lagi yang perlu mereka ingat daripada apa perbincangan kita ini? Pengurusan kewangan ni ada banyak topik dia. Jadi yang ada 3 perkara yang saya nak ingin sampaikan lah. Yang pertama, rakyat Malaysia tidak perlu menunggu sehingga berlaku peristiwa-peristiwa besar seperti pandemik sebelum kita sedar dan ingat yang kita perlu memperbaiki kita punya pengurusan kewangan. Ya. Jadi sedia payung kewangan ni adalah satu platform yang boleh membantu memberi kesediaan lah dari segi pengurusan kewangan. Yang keduanya, PIDM ni adalah juga ahli rangkaian pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network, dan kami memang bekerja rapat lah dengan ahli-ahli lain dalam rangkaian ini supaya rangkaian kami selaras dengan rangka tindakan sektor kewangan atau Financial Sector Blueprint 2022 serta strategi literasi kewangan 2019. Literasi kewangan merupakan komponen yang penting bagi memastikan kelengkapan keupayaan kewangan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan kewangan ataupun financial well-being of Malaysian public lah, rakyat Malaysia. Dan yang ketiganya, membina pengetahuan kewangan ni is a journey. Ia bukan satu perjalanan. Ya. Jadi kita berharap dari kita punya kempen ini dapat mendorong perbualan yang berterusan. Pasal bila kita berkongsi cerita, pengalaman itu yang paling efektif lah. Kami memang percaya testimoni rakan-rakan sekeliling tu lebih sahih ataupun lebih genuine dan hopefully dapat meluaskan lagi pengetahuan dan pencapaian dari segi literasi kewangan ini. Banyak strategi telah pun dilakukan, khususnya sebagai contoh hashtag sedia payung kewangan ni dalam minit-minit terakhir ni. Harapan di peringkat IDN sendiri supaya masyarakat secara umumnya mengambil cara berkaitan isu literasi kewangan dan sama-sama melakukan pelan tindakan seperti disebutkan tadi 6 bulan itu dilakukan segera, perlu dilakukan dengan segera. Jadi mungkin dari segi message yang terakhir lah daripada kami serta kempen kewangan ini, bagi mereka yang di wilayah selatan, watch out for kita punya Kombivan sekarang ni tengah berada di Melaka dan USERT juga akan berada di Melaka, kemudian dia akan beransur ke Johor. Jadi dijemput orang ramai untuk melawati Kombivan kita dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti dan mungkin dapat memenangi hadiah-hadiah jugalah pada pertandingan foto dan sebagainya. Kempen ni adalah untuk semua. Jadi kita harap agar rakyat Malaysia dapat mengambil peluang dan menggunakanlah sumber-sumber literasi kewangan yang kami sampaikan melalui laman kita microsite www.pidm.gov.my/spk serta juga di laman Facebook kami. Dalam minggu lepas cuaca kita ni macam tak diduga lah. Betul. Very unpredictable kan. Jadi sebagaimana kita perlu sediakan payung sebelum hujan, sediakanlah juga payung kewangan anda. Itu dia sedikit sebanyak antara pesanan yang disampaikan oleh Naib Presiden Eksekutif PIDM Encik Wan Ahmad Ikram Wan Ahmad Lotfi. Terima kasih kerana bersudi bersama kami bagi memberi maklumat kepada semua penonton yang mendengar kita pada rancangan kali ini. Dan ingat, itu antara perkara-perkara penting yang kita perlu ingat, bahawa sediakan literasi keuangan, ilmu tentang keuangan, pengurusan keuangan dan juga kalau boleh 6 bulan duit emergency lah orang kata. Kena ada dilakukan. Bukan usaha cukup. Baik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan kita ini untuk kita bercakap tentang banyak perkara hari ini, banyak perkara menarik. Semua kita telah pun kupaskan bersama daripada aspek senaman, anugerah asal dan juga daripada kontes keuangan, dan semuanya kami bawakan kepada anda hari esok. InsyaAllah jam 9 pagi kembali semula dalam Perkembangan Malaysia. Tunggu janji anda. Saya mengundi diri. Assalamualaikum. Saya Helena Palavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye.